Sampailah ke pada malam 16 September 2240 kalau ikut kalender kita. Dikirakan menurut Talmud kiamat berlaku pada 2240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sejak daripada zaman dulu lagi dah lama bercakap tentang soal kiamat. Sama ada dia percaya, sama ada dia tak percaya, sama ada dia mempermain-mainkan kiamat, maka kiamat itu tetap akan berlaku. Rupanya bukan setakat kita sahaja agama Islam yang mengakui, meyakini bahawa akan berlakunya peristiwa kiamat. Namun dalam fahaman agama lain juga, mereka juga ada kefahaman tersendiri berkaitan tentang kiamat itu. Kajian berkaitan tentang akhir zaman ni dia disebut sebagai konsep eskatologi. Eskatologi, itu dipanggil sebagai konsep eskatologi, iaitu kajian tentang akhir zaman ataupun dunia nak menuju kehancuran, disebut sebagai eskatologi. Bagi kita orang Islam, kita ni kiamat ada dua. Pertama disebut kiamat sughra, yang kedua disebut kiamat kubra. Kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra ni maknanya kiamat kecil. Kedua kiamat kubra iaitu kiamat besar. Apa beza kiamat kecil, kiamat besar ni? Besar dia mai dah. Kiamat kecil, kiamat besar. Apa bezanya? Kiamat kecil adalah mati, kematian. Kalau kita meninggal dunia pun, itu pun dianggap sebagai kiamat juga, iaitu kiamat kecil. Akan tetapi satu lagi yang disebut sebagai kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar, itu maknanya dunia sendiri, dunia atau bumi atau alam ini, alam jagat raya ini semua akan hancur sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Ta'ala dan Rasul dalam Quran maupun dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam fahaman Zoroaster, agama tua yang muncul abad ke-6 sebelum Masihi lagi. Dan kiamat ini bagi fahaman Zoroaster, dia disebut sebagai Frashhokerti, seperti yang disebut dalam kitab mereka Avesta. Dia Zoroaster ni dia ada kitab dia. Kitab yang mereka yakini itu kitab suci mereka, iaitu disebut sebagai Avesta. Ataupun keyakinan orang Zoroaster ni, menjelang kiamat mereka percaya akan diutuskan 3 juru selamat. Dalam ajaran Zoroaster ni, mereka meyakini bahawa bila dunia nak menjelang kiamat, akan ada atau diutuskan 3 juru selamat. Yang mana 3 juru selamat itu ada yang disebut sebagai Aushedar Mah, Shayoshan, ada yang disebut sebagai Aushedar. Bagi kita orang Islam, kita meyakini sebagaimana disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Mahdi lah. Imam Mahdi yang kemudiannya Nabi Isa pula lepas itu. Itu bagi kita. Tapi bagi Zoroaster ni, dia ada 3 juru selamat dia yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Maknanya kedatangan 3 juru selamat itu, dia datang untuk nak menghapuskan kezaliman dan dia nak menegakkan keadilan. Dia nak menegakkan keadilan, segala bentuk kezaliman, kejahatan, kalau istilah kita kata kemungkaran semualah. Semua tu dia akan hapuskan, kemudian dia akan menegakkan keadilan. Dan juga juru-juru selamat itu, dia akan mendirikan kerajaan Ahura Mazda. Juru selamat ni nanti dia akan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut sebagai Ahura Mazda. Dan Ahura Mazda ni pula, dia adalah sebutan nama Tuhan dalam Zoroaster. Bila kiamat tu berlaku, kehancuran dunia alam ni semua nanti, mereka yakin bahawa akan dibangkitkan kembali untuk pengadilan. Yang keduanya, menurut fahaman Yahudi pula berkaitan tentang kiamat ini, mempercayai atau dia menyebut kiamat itu dengan panggilan Aharit Hayamim. Aharit Hayamim adalah kiamat itu sendirilah. Dan mereka meyakini bahawa akan munculnya juru selamat juga. Yahudi dia punya kefahaman dia, bila kata nak berlakunya kiamat atau Aharit Hayamim ini, mereka yakin bahawa juru selamat mereka akan muncul.
Sebab itu juru selamat mereka disebut sebagai Mesiah. Dia akan muncul bila? Ikut keyakinan, kepercayaan mereka adalah dia akan muncul pada tahun 6000 dalam kiraan tahun Ibrani, ataupun tahun dalam agama Yahudi lah. Dan dijangkakan matahari terbenam pada 29 September 2239 tahun 2239 sampailah pada malam 16 September 2240. Kita sekarang apa? 2021. Tapi jangkaan mereka lah sampailah ke pada malam 16 September 2240 kalau ikut kalender kita. Dikirakan menurut Talmud kiamat berlaku pada 2240. Dan mereka yakin juga bahawa selepas daripada kiamat, kehancuran alam ni semua nanti akan ada penghidupan kembali. Orang Yahudi ni pun dia ada keyakinan bahawa akan dihidupkan kembali. Penghidupan kembali ini disebut sebagai Ha'olam Haba. Ha'olam Haba ataupun dunia baru. Atau juga diistilahkan sebagai kalau orang tu dia masa hidup dia baik, dia orang yang melakukan perkara-perkara yang baik, maka nanti bila dia dihidupkan kembali, dia terus masuk ke dalam syurga yang juga dikenali sebagai Ha'olam Haba. Walau bagaimanapun, kalau kita dalam fahaman kita orang Islam, akhirat lah, kita sebut akhirat. Dia Ha'olam Haba. Walau bagaimanapun, kalau jenis manusia yang jahat, manusia yang buruk, perangai tak senonoh, orang yang selalu cari pasal, buat zalim apa semua ni, nanti ni dia akan pergi ke neraka. Kalau kita sebut neraka, dia panggil Jahannam. Jahannam ni adalah tempat disebut sebagai penyucian jiwa, di mana orang-orang yang hidupnya dengan kejahatan ni semua akan dimasukkan ke dalam tempat seksaan ataupun penyucian jiwa lah, disebut penyucian jiwa. Jahannam itu selama tempoh kurang lebih dalam 11 ke 12 bulan, mengikut kepercayaan orang Yahudi lah, 11 ke 12 bulan. Akan tapi tengok juga kalau dosa dia tu memang banyak sangat, dosa dia tu memang bertimbun, tak habis-habis, dia punya dosa tu banyak dosa dia, maka dia akan berada di Jahannam itu dalam tempoh yang lebih lama lagi. Rakan-rakan kita yang beragama Hindu, mereka pula mempercayai bahawa kiamat ini atau juga disebut Mahapralaya. Mahapralaya atau kiamat itu dengan sudut pandang yang berbeza dengan kepercayaan yang lain tentang kiamat. Sebab dalam Hindu mereka meyakini bahawa bila seseorang tu mati, dia akan datang balik dengan raga baru atau dengan jiwa yang baru. Satu orang bila dia meninggal dunia, mati, dia akan datang balik dengan jiwa baru. Ataupun istilah yang saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar kot, dia panggil reincarnation. Reincarnation ataupun reinkarnasi. Reinkarnasi ataupun dipanggil punarbawa atau disebut sebagai samsara. Ini semua maknanya satu orang bila mati dia akan datang balik. Sama ada datang balik itu menjelma atau jelmaan dengan dia panggil sebagai datang sebagai arnab, datang dalam bentuk kucing, dalam bentuk ikan. Kalau tuan-tuan kok melayan kartun budak-budak, saya ni pasal anak perempuan 2 orang, anak lelaki 2 orang. Jadi kartun tu kok mana pun mesti tengok jugalah. Cerita kartun Moana tu tengok lah. Cerita kartun Moana tu kan bapak pun tengok juga. Cerita kartun Moana tu kan nenek Moana tu kan meninggal. Bila nenek dia meninggal, nenek dia datang balik sebagai ikan pari. Tengok tak? Tengok pula, tanya tuan-tuan pula cerita ceramah agama, tanya tengok kartun ke dah. Tak apalah kot tuan-tuan kalau tengok. Ni saya cerita ni bukan kempen supaya pergi tengok kartun dah. Nak bagi tuan-tuan faham lah. Macam mana mati datang balik dalam bentuk apa? Itu dia kefahaman dia, reincarnation, dia mati, dia meninggal dunia, dia datang balik sebagai makhluk lain. Konsep samsara ni daripada lahir, satu orang tu bila dia lahir, kemudian dia menjadi anak-anak,
kemudian dia jadi dewasa, lepas dewasa dia jadi tua, lepas tua dia meninggal dunia ataupun dia mati, kemudian dia lahir semula. Lahir semula tu yang daripada mati ke lahir semula tu dipanggil reincarnation. Itu menurut fahaman mereka ataupun dalam konsep samsara. Bagi kita orang Islam, kita meyakini bahawa kiamat itu adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, ianya pasti berlaku dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui akan bilakah berlakunya kiamat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Sadaqallahul Azim. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat bila. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan kiamat itu ada di sisi Allah. Tiada siapa dapat jelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kita manusia hanya diberitakan akan tanda-tandanya sahaja. Tepat, actual, bilakah masa sebenar berlaku, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kiamat juga disebut sebagai Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Saya ulang sekali lagi. Kiamat juga dalam Islam disebut sebagai Yaumul Hisab ataupun hari perhitungan. Nak hitung apa? Ni semua amalan-amalan kita, baik buruk, semua akan diperhitungkan. Semua akan diaudit, semua akan diambil kira. Walaupun sekecil-kecil amalan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Kau buat satu amalan, walaupun dia kecil, Allah Ta'ala tetap pandang, Allah nilai, Allah ambil kira. Dan kalau kau buat benda buruk sekalipun, benda tak elok sekalipun, tetap akan dipandang dan diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu disebut sebagai Yaumul Hisab, hari perhitungan, ataupun hari soal siasat pun boleh juga. Itu. Ataupun juga disebut sebagai Yaumiddin. Sebagaimana yang kita biasa baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala itu maha menguasai hari pembalasan, ataupun Allah penguasa hari pembalasan. Maknanya kita selama mana kita hidup di dunia ini, segala amal-amal kita itu akan dibalas di akhirat nanti. Ataupun pelakuan-pelakuan yang tak selesai-selesai di dunia ni nanti akan diselesaikan, dibalas di akhirat nanti. Kata dak-dak sekarang, budak-budak sekarang kata settle akhirat. Kita settle akhirat nanti. Itu bahasa, kalau orang gaduh lah ayat dia itu. Kita settle akhirat. Tak apa. Kau tak nak settle sekarang, kita settle akhirat nanti. Itu bahasa dia tu. Hari pembalasan. Yaumiddin. Ataupun juga disebut sebagai Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Sebagaimana surah dalam Quran, surah Al-Qari'ah. Yang mana Al-Qari'ah merupakan ketukan yang sangat kuat dan mengejutkan juga. Atau juga disebut sebagai Al-Qiyamah. Atau juga disebut sebagai As-Sakhah. Apa makna As-Sakhah? As-Sakhah itu maknanya suara kencang sangkakala. Suara kencang tiupan sangkakala. Lagi juga disebut sebagai At-Tammah, malapetaka yang meliputi. Juga kiamat disebut sebagai As-Sa'ah. As-Sa'ah. Tuan-tuan biasa dengar kan, kalau dengar hadis-hadis ataupun hadis fitan, hadis berkaitan fitnah akhir zaman, kita akan dengar selalu para asatizah kita membacakan hadis itu, di mana permulaannya kebiasaan kita akan dengar ayat ini, la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya as-sa'ah, itu kiamat lah. As-sa'ah itu kiamatlah. La taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah
apa-apa ayat seterusnya. Saya berminat untuk nak berkongsi dengan tuan-tuan pandangan Al-Hafiz Abu Abdillah Al-Husain rahimahullah. Kata beliau, orang yang yakin kepada akhirat dan kiamat, maka akan ada beberapa kesan pada diri seseorang, iaitu ada 4 kesan. Yang pertama sekali, dia akan mencetuskan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan cetuskan rasa takut pada Allah Taala. Nak buat satu perkara yang tak elok pun dia tak berani ya. Nak sombong tak berani, nak dengki kat orang tak berani, nak kedekut, nak tamak, nak berperangai tak senonoh pun dia tak berani. Sebab dia ni orang yang telah dicetuskan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan kurang rasa cinta terhadap keduniaan. Dia akan kurang rasa cinta terhadap keduniaan. Maknanya soal hal-hal bab dunia-dunia ni, dia slow sikit lah. Dia slow sikit lah. Pasal dia membayangkan, dia mengenangkan akhirat nanti, wal akhiratu khairun wa abqa lah. Akhirat nanti lebih kekal dan lebih baik lah. Ini dunia sajalah. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia relax lah. Tu yang kedua. Yang ketiganya, kesedihan dan kesusahan dunia, dia akan terasa ringan. Kesusahan dan kesedihan dunia, dia akan terasa ringan. Apa jua musibah bala mendatang ni pun, dia rasa okey lah. Dia rasa okey, tak apalah. Nanti akhirat kita rehat lah. Dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat, kata dia. Tolong catat di ruangan komen. Boleh ya? Tolong catat di ruangan komen. Sekali lagi. Dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Itu. Dan yang keempat ialah, iaitu orang yang yakin pada akhirat dan kiamat, dia yakin akan adilnya Allah Ta'ala. Sungguh pun dia di dunia ini, dia dipanggil apa ya? Dizalimi, dikhianati, atau ada orang sakitkan dia, ada orang cuba mengasari dia, ada orang cuba menganiayai dia. Dia okey ya. Dia okey, dia redha. Sebab apa? Dia tahu Allah Maha mengadili setiap apa yang berlaku atas dunia ini. Maka orang yang yakin pada kiamat, orang yang yakin pada akhirat, hatinya kan tenang.